kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Speaker kerana beri peluang kepada Semenyih untuk mengambil bahagian dalam bahasan bajet Selangor 2016 yang dibentangkan oleh Yang Amat Menteri Besar Selangor. Membangun Smart Selangor yang peduli. Terdapat beberapa isu rakyat yang masih tidak dipedulikan. Pertamanya tentang masalah sampah di Selangor. Kerajaan negeri memperuntukkan berbilion ringgit setiap tahun ketika bajet negeri Selangor dibentangkan. Namun, isu sampah tidak pernah selesai dan terus menjadi bualan segenap masyarakat selama 7 tahun pemerintahan Pakatan Rakyat di Selangor pada 2008 hingga 2015 dengan pelbagai helah kononnya menjadi sebuah kerajaan yang bijak mengurus dan penyelesaian segala masalah. Namun isu utama iaitu pengurusan sampah yang efisien terus diperdebatkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Sampah yang tidak diurus dengan baik menjadi faktor utama peningkatan kes denggi dan berlakunya banjir kilat di Selangor. Kawasan pengumpulan sampah yang terbiar terlalu lama akibat tidak dikutip menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sumber dari Bilik Gerakan Denggi Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan bahawa sehingga 17 Oktober 2015, Selangor kekal menjadi negeri pertama mencatat jumlah kes denggi tertinggi dengan jumlah 51,849 kes dilaporkan. Jawapan sidang Dewan lepas berkenaan faktor berlakunya banjir kilat di Selangor menyatakan bahawa sampah sarap menjadi punca berlakunya banjir kerana penyebab sistem saliran tersumbat. Statistik aduan yang diterima MBPJ menyatakan bahawa aduan tertinggi berjumlah 3,088 aduan yang dicatatkan pada tahun 2014 adalah berkaitan sampah kebun, sampah haram, sampah rumah. Selangor mempunyai lebih kurang 5.9 juta penduduk, dianggarkan 4,800 ke 5,000 tan sisa pepejal dijana secara purata setiap hari. Sebahagian besar adalah sisa domestik dan pukal dari kawasan kediaman komersial dan industri. Terdapat sebanyak 256 lokasi tapak pembuangan sampah haram di Selangor. Pertama, MBSA 16 tapak haram, 2 MBPJ 33 tapak haram, MPSJ 37, MPKJ 7, MPS 9 tapak, MPK 15 tapak, MPAJ 28, MPSP 5 tapak, MDKS 64, MDKL 4, MDSB 31 dan MDHS 7 tapak. Kerajaan negeri seperti tidak serius menangani masalah sampah kerana jumlah tapak haram yang masih terlalu tinggi dan membimbangkan ianya bertambah. Apakah tindakan kerajaan negeri untuk memastikan tapak pembuangan sampah haram ini terus ditutup dan tidak menyebabkan pemandangan yang tidak enak kepada masyarakat? Faktor yang menyumbang kepada kelemahan pengurusan sampah di Selangor yang saya lihat pertamanya jadual kutipan sampah berkala yang tidak ditepati. Kedua, lantikan kontraktor yang bermasalah. Dan yang ketiga, pembuangan di tapak pelupusan sampah haram. Pada tahun 2012, kerajaan negeri telah membeli sebanyak 50 buah lori kompakter sampah yang berharga 14.5 juta. Untuk diserahkan kepada PBT, namun hari ini kita tidak tahu di mana lori tersebut berada dan apa hasilnya. Pada tahun 2014, kerajaan negeri menubuhkan satu task force pengurusan sisa pepejal bagi mencari penyelesaian jangka panjang yang menyeluruh bagi masalah sisa pepejal terus berlarutan, namun sehingga hari ini keberhasilan task force ini terus menjadi tanda tanya. Pada Oktober 2014, selepas pelantikan Yang Amat Berhormat Azmin Ali sebagai Menteri Besar, dengan semangat baru MB,
melakukan lawatan terjah ke tapak pelupusan sampah haram di Batu Cave. Namun sehingga hari ini isu sampah tidak juga selesai dan mungkin itu kali pertama dan terakhir Menteri Besar akan ke tapak pelupusan sampah. Terdapat 8 kawasan tapak pelupusan yang masih boleh digunakan di Selangor. Pertama, tapak pelupusan sanitari Jeram. Kedua, tapak pelupusan sanitari Tanjung 12. Ketiga, tapak pelupusan terbuka Bukit Beruntung. Keempat, tapak pelupusan terbuka Pancang Berdana. Kelima, tapak pelupusan sanitari Bukit Tagar. Keenam, tapak pelupusan sisa Legai Dengkel. Dan ketujuh, tapak pelupusan sisa Lengai Sungai Kertas. Kelapan, tapak pelupusan sisa Lengai Kuang. Sampai bila kerajaan negeri bergantung harap kepada tapak pelupusan sedia ada ini dengan jumlah sampah yang semakin meningkat? Kerajaan negeri perlu memikirkan untuk menggunakan satu teknologi baru seperti incinerator yang mesra alam dan dapat menukarkan sampah kepada bahan produk yang berguna. Kerajaan negeri telah melaksanakan pelbagai kajian untuk memilih kaedah terbaik sejak bertahun-tahun lamanya. Namun sekarang rakyat hanya menanti pelaksanaan dan bukan alasan serta janji kosong sahaja. Pandangan masyarakat kepada masalah sampah yang tidak diurus dengan baik, sampah yang lambat dikutip menyebabkan berulat dan berbau busuk selain menjadi punca penyakit merebak. Persoalan kepada kerajaan negeri, bagaimanakah untuk mengatasi masalah pengurusan sisa pepejal sekiranya jumlah pembukaan kawasan baru dan pembinaan bangunan serta rumah kediaman yang terus meningkat dan menyumbang kepada pertambahan jumlah sampah di Selangor. Sebagai contoh, laporan audit kontrak pembersihan awam bernilai 686,670 di MDKS tidak dilaksanakan mengikut spesifikasi. Di MDKS sebanyak 14 perolehan tidak mematuhi peraturan keuangan. Di MDKS, dua jenis aset dengan nilai perolehan masing-masing 17,500 dan 17,430 tidak didaftar dan disimpan dengan baik. Ini laporan audit. Saya juga ingin menyentuh tentang banjir di Selangor. Sebanyak 92 kawasan yang terlibat banjir sepanjang tahun 2014. Di Petaling ada 17, Kelang ada 17, Hulu Selangor 15, Gombak ada 11, Sepang 7, Kuala Langat 7, Hulu Langat ada 6, Kuala Selangor 6, Sabak Benam 6. Kerajaan negeri tidak hanya berjanji untuk memastikan banjir tidak berlaku lagi, namun ia terus berlaku. Satu, disebabkan parit dan longkang kotor, rosak dan sumbat kerana tidak diselenggarakan secara berkala. Kawasan pembangunan yang tidak terkawal dan haram. Sistem peparitan yang tidak terancam. Kerajaan negeri mempunyai perancangan untuk pencegahan banjir, namun kerana tindakan bagi pelaksanaan yang lemah menyebabkan banjir terus berlaku di Selangor. Seterusnya, saya ingin menyentuh tentang isu rumah Selangorku. Saya lihat pembinaan pelancaran rumah Selangorku kebanyakannya adalah dari pemaju-pemaju perumahan swasta. Saya ingin mencadangkan, kenapa rumah Selangorku, kerajaan negeri tidak majukan tanah-tanah kerajaan negeri yang masih ada. Sebagai contoh, di Dun Dusun Tua, Hulu Langat. Saya pernah pergi, saya tengok ada papan tanda, hak milik adalah bawah PKPS, seluas 600 ekar yang bersempadan dengan Ampang, tanah yang cukup strategi, 600 ekar. Apa salahnya pada hemat saya, kerajaan negeri membuat perancangan rumah yang lebih sempurna, apa yang sahabat saya dari Tanjung Sepat sebutkan tadi, rumah mampu milik, mungkin ada rakyat Selangor yang tidak mampu berjumlah 250,000. Di waktu zaman Barisan Nasional PKNS memainkan peranan, contohnya PKNS Beranang di Dun kawasan saya, nilai di waktu itu hanya sekitar 20,000 rumah single story. Dan rumah single story ini juga wujud di Hulu Semenyih. Saya kira masih ada lagi tanah kerajaan negeri Selangor yang boleh dimajukan kalau ia benar-benar memikirkan kepedulian rakyat. Jadi saya ingin mencadang apa yang saya lihat bila melancar saja rumah mampu milik, semuanya adalah milik swasta.
Jadi kembalikanlah peranan PKNS dan juga anak-anak syarikat yang mempunyai tanah, tolonglah pedulikan rakyat di Selangor ini. Dan akhir sekali saya ingin menyentuh tentang isu permasalahan air di kawasan saya, khususnya di Dun Semenyih. Boleh dikatakan setiap hari, saya tak tahu di kawasan lain di Selangor, tetapi setiap hari di kawasan Semenyih ada saja pipe yang pecah. Pipe yang pecah ini adalah jenis asbestos simen AC yang jadi puncanya, dan pernah berlaku sampai 4 ke 5 kali, contohnya di Taman Ek An Semenyih, di tempat yang sama pecah. Jadi boleh dikatakan setiap hari ada taman yang tidak ada air disebabkan tidak diganti pipe-pipe lama ini. Jadi saya harap dengan slogan yang diwar-warkan membangunkan Smart Selangor yang peduli, tolonglah pedulikan isu air khususnya di kawasan saya di Semenyih. Saya masa dah sampai. Terima kasih Puan Speaker memberi ruang kepada Semenyih untuk bersama dalam mengambil bahagian membahaskan bajet Selangor 2016. Sekian, terima kasih.